Alright, test mic. Test mic sikit. Okay. So, Alhamdulillah bertemu lagi kita malam ini. Kan. Kejap saya test mic dulu. Problemnya adalah saya tak pernah nak test mic sebelum live yang off screen kan. Sebab kalau off screen dia jadi tak macam tu lah. So, saya nak kena dengar dulu, baru saya boleh tanggalkan begini. Kejap Okay, test mic berjaya. Okay. Assalamualaikum guys. Yo, Assalamualaikum guys. Tu biasanya starting dia macam tu kan. Okay, kalau ikutkan malam ni kan, malam ni kita punya tajuk adalah kepentingan malam ni dia punya tajuk adalah bedah MySejahtera. Dia ada sambungan sebenarnya, kepentingan UI UX. Malam ni kita bukan nak kecam MySejahtera. Malam ni kita bukan nak pegang terbalikkan MySejahtera, hack ke apa. No, I'm not doing those kind of thing. Okay, tapi malam ni sebenarnya malam ni kita akan buat satu comparison. Bukan comparison lah, kita akan buat sedikit macam review lah. Kenapa MySejahtera ni di-update. Apa contoh-contoh apps yang UI dia bagus. Apa itu UI UX. Kenapa ada setengah apps buat korang rasa korang nak baling korang punya phone. Dan kenapa setengah-setengah apps tu kasarnya bodoh je, tapi orang suka pakai. So ini adalah benda-benda yang kita kita akan bincangkan malam ni. Silentkan phone sekejap Okay, so kan, kalau you all ada kawan-kawan yang dalam bidang graphic designer kan, nak cuba-cuba faham, nak cuba-cuba masuk dalam bidang programming komputer kan, this is the night kan. Pergi invite diorang cepat-cepat, pergi bagi diorang link, share the live kan, supaya dia boleh dengar dan mana tahu buka rezeki untuk dia juga. Okay. Dan kepada mana-mana programmer yang nak jadi front end ataupun macam bukan tak ada tuju, korang tak ada specification lagi kan, so kita boleh lah ajak diorang masuk, dengar-dengar dulu. Kita panas badan dulu kan, 15 minit awal ni kita panas badan dulu. Kita tak ada cerita benda heavy pun. Okay, so far kepada yang dah mendengar, boleh bagi saya feedback tak? Okay tak saya punya audio? Okay tak? Kan. Kalau okay, boleh komen okay. Personally saya rasa macam I would like a little to yellow. Putih sangat lah pula kan. Tapi saya memerlukan putih tu sebab ya pakai green screen kan. So kalau tak ada putih tu kan, dia akan menyebabkan saya punya kalau you all perasan, saya punya muka akan sedikit hilang di situ. Okay, cun. Alright, so kan, sementara kita uha-uha ni, okay, soalan dia yang best adalah siapa dah update you all punya MySejahtera. Siapa tak update lagi, sah-sah korang tak keluar rumah lagi kan. So saya nasihatkan update lah you all punya MySejahtera. Sebab finally after 2 tahun kan, kita dah start kita dah start boleh keluar rumah. Okay, Adi, kau memang kau ngajar. No, aku memang semakin sihat. Okay, jadi kita mulakan intro Sebenarnya kalau you all nak tahu, video malam ni adalah di request oleh seorang sahabat saya, viewer saya, kawan saya juga. Alah, dia tak nampak kejap okay. So macam you all tahu, saya kerja di sebuah syarikat, dan saya juga still buat juga projek-projek yang saya minat kan, untuk self development kan. So kawan saya ni dia seorang designer. Biasa dia ada, saya tak sure malam ni dia ada ke tak. Dia seorang designer kan. So dia bagi saya satu post. Dia kata usah-usah kan. So saya usah lah dengan you all. Saya dah usah dah sebelum ni, cuma saya nak usah dengan you all. Okay, so macam kecil gila kan. Sekejap saya besarkan sikit. Okay, dia kata kat sini, kenapa UI UX sangat penting terutama untuk conversion. Kepada yang tak tahu conversion ni apa, kebiasaannya dalam bisnes,
Conversion ni adalah daripada satu-satu tools kepada duit. Senang ceritanya daripada you all tak jadi klien sampailah you all jadi klien. Itulah maksudnya conversion. Okay. So dia kata dalam contoh ni kan, siapa kat sini suka makan McD? Angkat tangan. Sekejap, tak nampak. Saya suka makan dia kan. Okay. Dan siapa kat sini yang beli McD tak pakai dia punya apps? Pakai Foodpanda. To be honest, saya antara orang yang sebelum ni waktu boleh keluar rumah kan, saya beli McD guna apps dia semata-mata bila pergi dalam kedai. Sebab dia ada promo. Kalau you all nak tengok promo tu, kejap saya upkan saya punya ni. Kan. Kejap saya pergi apps McD. Tak tahu ada lagi ke tak. Saya dah buang kot. Oh, ada lagi. So, kepada yang tak tahu, apps McD dia loading. Kita biarkan dia loading. Okay, apps McD, kalau you all pergi, apa dia keluar iklan macam ni kan? Betul lah. Okay, apps McD dia ada deals. You all pergi kat deals, kalau you all nak beli makanan murah ataupun nak extra kan, dia macam ni lah. Contoh saya kata Rocking BBQ Chicken kan, saya tak pernah makan yang ni. Sedap ke? Siapa yang pernah makan, komen sikit. Kita boleh tekan redeem, nanti dia akan scan kita punya barcode. Tu apps McD. Okay, sebelum ni. Okay. Jadi, cerita dia apps McD ni, kalau you all jenis yang nak order macam Foodpanda kan, maknanya you all order lepas tu dihantar ke rumah kan, you all akan rasa sangat menyirap. You know what I mean? Kalau you don't know kan, okay, kita buka lagi sekali. Buka tutup. Okay, pergi balik pada McD tadi kan. Okay, masalah kat McD kan, kata kalau saya nak order satu-satu makanan kan, kita pergi sini, kita pergi make delivery. Pertama sekali kan, bukan semua orang yang ada app McD ni ada dia punya account tau. Dan even saya yang ada account ni pun kan, kena sign in tau. Dan memang nyirap lah kalau kena sign in. Kalau kena guest order ni pula, contoh saya tekan guest order kan, satu nak tekan, nak tunggu dia tu satu hal lah. Lepas tu dia punya apa, dia punya unit ni pun tak berapa, dia tak friendly lah senang cerita dia. Dia menyusahkan orang. Dia macam, come on McD, kita dah, kalau saya dah pernah buat account, saya dah pernah sign in, can't you just save my session supaya saya tak payah login lagi sekali? Kan. Tapi macam mana, itulah McD yang sekarang ni kan. So kita sama baca komen ni Okay, dia kata flow ni sangat tidak mesra pengguna. Ini sebab ni kerjanya. Pertama sekali kita perlu kenal pasti objektif pengguna untuk menggunakan apps. Ini macam yang saya cakap tadi. Pengguna yang nak tahu harga. Dia tahu nak beli apa, cuma dia lupa harga tu berapa. Biasalah tu. Pengguna yang nak singgah masa kerja, dia nak browse sepantas mungkin sebelum sampai ke drive-thru. Pengguna yang nak order online. Ini adalah 3 jenis pengguna yang ada bila dia download bila dia download dia punya app, McD punya app tu, ini yang dia nak kan. So Khairul Hadi pun cakap app dia leceh, baik pakai Panda. Seriously, baik pakai Panda. Even nak check harga pun baik pakai Panda. Saya tak dibayar oleh Foodpanda untuk cakap macam gini, tapi seriously baik pakai Panda. Okay, so nak jadikan ringkas kan, kejap saya share lah link ni dengan dekat komen supaya you all boleh baca sendiri kalau you all nak baca. Okay, so secara ringkasnya dia suggest beberapa update. Sekejap saya nak reset balik. Okay, dia suggest beberapa update. Contoh, ini adalah contoh yang dia suggest sebelum, selepas. You nampak sebelah kiri ni sebelum, sebelah kanan ni selepas. Dia punya update, si siapa ni, Zaim Asri ni, good job, thumbs up to you. Kan, I don't know you actually. Tapi saya suka dia punya kerja, dia punya design tu, kemas. Kan, at least kita clear. Kita terus clear. Oh, dekat sini dia punya search. Kalau kita dekat sini dia punya search. Lepas tu ini dia punya apa? Hot, kita kata hot item dia sekarang lah. Okay, kemudian ada makanan dan apa semua tu. Okay, kita tengok lagi sekali. Objektif pengguna macam yang tadi yang saya cakap tadi, orang nak tahu harga, orang nak singgah sebelum lalu drive tu, dan orang yang nak order sepantas mungkin. Okay, jadi yang ini dia masuk pada fungsi sikit. Okay, kemudian literally dia just terangkan balik. Yang ini dia bagi tahulah apa benda yang dia guna. Macam ni dia guna Figma.
Lepas tu seni grafik ni saya rasa dia punya ni kot. Cuba kita buka sekejap seni grafik Zaim Asri. Hmm. Oh, dia ada YouTube channel. Dan dia ada Facebook. Aha, kejap. Okey, ini adalah seni grafik. So, nampak tak? Saya sini tak pernah like ni. Jom kita like. Saya like sebab they done a good job. So far, they done a good job. Okay. So, berbalik kepada cerita asal. Itu adalah punca kenapa malam ni jadi. Kenapa malam ni kita sembang pasal UX? Pasal ada orang request. Okay. So, kita kembali kepada kita punya tajuk besar. Okay, malam ni saya terangkan dia. Malam ni, saya akan terangkan satu pasal punca kenapa benda ni berlaku, MySejahtera MACD tadi tu lah. Second, MySejahtera, apa yang berlaku pada MySejahtera, kenapa diorang update. MySejahtera ni sekadar contoh kalau you all ada mana-mana apps yang nak saya try review UI UX dia, kan, you just letak kat komen. InsyaAllah sempat je biasanya, sebab malam ni just santai-santai. Saya just nak train saya punya mata kan. Sebab mata kita kena train Mata kita bila kita selalu tengok benda yang cantik kan, kita tahu bila benda tu tak cantik. Boleh tak pakai konsep macam tu? Boleh kot? Okay. So, saya akan gunakan MySejahtera sebagai contoh sebab semua orang ada MySejahtera. Dan MySejahtera telah melalui satu fasa yang indah. Fasa yang indah. Dia dah update yang bagus lah. Okay. Kemudian saya akan cerita apa itu UI UX. Macam mana nak test UI UX, macam mana nak test UI UX by Google. Saya boleh buat test by Google for you guys kalau you all berminat for free. Malam ni saya akan ajar juga kan. So kalau ada kawan-kawan, lagi sekali saya mengajak kan, sebab viewers tu tak ramai. Mungkin sebab saya lama sangat cuti. Okay, ataupun tajuk ni terlalu advance kot. Okay, so last but not least, saya akan share UI UX, belajar kat mana, nak belajar dekat mana, apa yang kena belajar pasal UI UX, dan apa benda-benda yang last kali saya akan bagi satu contoh apps yang saya rasa UI UX dia terbaik. Okay, terbaik. Okay, so kita mulakan dengan screenshot. Okay, saya buka aja screenshot. Ini jap kita tukar. Okay, ini adalah rupa UI UX MySejahtera yang terbaru. Okay, ini adalah rupa MySejahtera yang terbaru. Okay, dalam MySejahtera ni, yang terbaru ni kan, kalau you all tengok, kalau dulu MySejahtera dia kosong tau. Dia macam, to be honest lah, personally saya rasa MySejahtera waktu awal tu kan, waktu dia punya fungsi tu semata-mata untuk scan barcode, dia jadi mudah, tak susah. Dia macam, okay, aku guna apps ni, buka, scan. Itu saja. Literally mudah. Tapi bila dah start macam oh okey, nak kena update tiap hari, lepas tu nak kena tunjuk apa status kan, bila keadaan berubah, SOP berubah kan, SOP yang berubah banyak kali tu kan, lantaklah tu cerita lain. Okey kan, bila benda tu berlaku, kita akan rasa macam renyah atau renyah. Okey, jap, get ready. Live ni recorded, tapi nanti aku akan upload yang lagi baru, yang edited punya. Sedap sikit dengar. Sekejap, apa benda ni? Oh. Okay. So nanti lepas live ni habis, saya akan upload yang baru. Sebab yang tu lagi sedap sikit lah, sound apa semua kan. Okay. So berbalik pada cerita tadi. So MySejahtera yang dulu tu, bila dia start tambah fungsi MySejahtera tu, benda tu jadi renyah. Contoh macam nak kena buka profile, rupa-rupanya nak kena apply tu dekat tempat lain yang mana sebelum ni kita tak tahu. Ya, salah. A part of it salah saya, tak explore the apps. A part of it juga adalah salah design. Kenapa design tu menyusahkan orang sampai orang tak perasan pun yang, oh, kalau nak buat benda ni kita boleh tekan close, kita boleh buat ni, kita boleh buat ni, boleh buat ni.
Okey. So sebagai contoh apa yang saya masukkan dengan susah tu. Sekejap, kita minimize ni. Okey, apa yang saya masukkan dengan susah tu. Okey, kejap. Okey, saya buka saya punya MySejahtera. Sebelum tu saya nak kena letak filter. Sebab MySejahtera saya ada IC. Dia tutup. Aha. Oh, korang tak nampak kan? Sekejap. Saya edit sikit. Oh, boleh lah. Kejap. Let me play around. Apa dia punya button lah? Oh. Okay, dah kemas. Okay, kalau you all tengok MySejahtera ni, kan dulu kat depan ni kosong lah. Macam tak ada apa-apa sangat pun kan. Jangan mati. You need to stay there. Okay. Kalau you tengok kosong. Pada awal saya pakai MySejahtera kan, saya tak pernah tahu pun kita boleh close. Dan dia akan keluar macam gini. Dan dia ada banyak info kat sini. Macam saya cakap, a part of it salah saya. Kan, a part of it salah saya sebab tak check lah. Kan, jadi bila kita nak pergi pada vaccination, kita kena pergi kat sini, update apa semua kan. Dia macam renyah sikit lah. Okay. So, a part of it adalah salah design lah. Personally pada saya sangat cantik kalau dia start daripada sini kan. Lepas tu kita dia clear. Navigation tu clear. Dekat mana kita nak tekan, dekat mana kita nak buang, dekat mana kita nak scan dan everything kan. Contoh macam profile apa semua kan. Okay. So, kita pergi balik kepada dia punya check-in. Okay. So, dekat check-in. Sekejap, saya scan sekejap. Apa dia berubah-ubah? Okay, not sure. Okay. Dekat check-in. Okay, macam you all tahu. Kalau you all tak tahu, dalam ni kantor ya kan. Saya duduk kajang. Saya tak berniat nak sembunyikan pun. Okay. Jangan tertunjuk sijil vaksin. Tu sebab sekarang ramai orang ciplak kan. Okay. Dalam bab UI UX kan, kita kena faham UI UX. Okay, UI adalah user interface. Okay. Bukan ringkasan lah. Untuk bedah MySejahtera. Literally MySejahtera sebelum ni, personally saya rasa dia menyusahkan orang. Sebab kita nak kena klik banyak kali. Walaupun saya bukan pure orang front end kan. Apa yang saya selalu fikir adalah untuk UI UX yang bagus, kita tak nak klik banyak kali. Ya, you all sebagai user pun kalau boleh you all tak nak tekan banyak kali. Tak nak kena tekan ni, nak kena tekan tu, nak kena tekan ni. Renyah. Penat tau. Walaupun sekadar menekan kan. Walaupun orang kata di hujung jari. Tetap penat walaupun di hujung jari. Left. Okay. Pisang kan. Okay. So, dengan UI baru ni, kita macam boleh, okay, bila scan, tunjuk kat kedai kan. Kedai dah tak nak suruh kita buka, saya turn off benda ni tunjuk gambar je lah. Susah betul pakai tadi. Okay. Dengan UI baru ni, bila kita pergi kedai, kita scan, kan, kita dah tak perlu susah-susah nak, dah scan nak kena buka profile. Tekan pula kat profile, tunjuk pula profile. Dah tak payah. Dia dah ada kat sini. Antara tajuk yang saya suka buat, gila check in kat balai polis tu. Oh ya, saya pergi balai polis sebab saya pergi balai polis lah. Syul lah dia letak kau lah. Okay. So dia app settle Facebook, Instagram, Grab, Foodpanda. Banyaknya. Boleh. Kita go dengan Foodpanda je lagi Okay, dalam MySejahtera, yang bestnya adalah dia mudahkan orang bila nak scan, bila kita dah scan kedai, dia terus tunjukkan status apa semua ni. Cuma, kalau SOP kata kita nak kena tunjukkan sijil vaksin, kan, saya sangat berharap kalau diorang dapat create. Sekejap saya boleh conteng kat sini. Tak boleh kejap saya cari satu benda yang saya boleh conteng. Kan, dengan sesuka hatinya menconteng MySejahtera. Kejap. Okay. So now kita dapat conteng MySejahtera. Okay, ini adalah MySejahtera kan. Kalau sebab SOP kan macam tak clear kan. Saya tak tahu SOP clear ke ataupun saya yang tak clear. Tapi ada setengah-setengah kedai bila saya datang tu kan, dia nak tunjukkan yang saya nak kena tunjukkan juga
yang sijil vaksin dia macam literally dah tunjuk fully vaccinated tu, tolonglah bagi masuk kan. Tapi kan kalau ada orang nak kedai macam tu kan, saya berharap sangat kalau macam kita ada satu button kat sini kan, satu kotak lagi ke, ataupun dekat sini ada satu button untuk tunjuk sijil vaksinasi. Saya tulis dengan huruf S. S. Sorry ya, lukisan tak lawa. Dia pakai mouse macam tu lah. Okay, sebab masih lagi ada kedai yang nak benda tu. Tapi mungkin lah. Mungkin benda tu tak lama lagi akan dibubarkan ataupun SOP dah makin clear. So benda tu tak diperlukan lagi. Okay. Tapi kan, untuk apps macam MySejahtera, dari segi UI dia dah makin bagus. UX dia je tak bagus. Bukan tak bagus lah, dia kurang. So dekat mana kita nak cakap kan, kena faham UI dengan UX adalah dua benda yang berbeza. UI adalah user interface, apa yang kita nampak. UX, apa yang kita rasa. Okay. Dalam MySejahtera, saya boleh katakan sebenarnya UI dia agak bagus. Kan, kalau you all tengok dia punya menu, dia clear. Dia clear to some extent lah. Tapi yang tak best adalah UX. Dan UX ni melibatkan banyak perkara. UX ni melibatkan dia punya server. UX ni melibatkan dia punya kelajuan. UX ni melibatkan dia punya feel. Bab-bab macam itu. Contoh macam saya tadi, saya mungkin saya punya keperluan tu tak penting sangat. Tapi itu adalah experience. Okay, kalau tak silap dulu MySejahtera ni tak perlu check out. Yes, dulu MySejahtera tak perlu check out. Tapi sekarang ni kena check out. Maka keluarlah jokes lame joke yang aku dah 2 hari duduk dekat Speedmart. Okay. So, kena faham kenapa dia buat check out ni, supaya data tu lebih accurate. Tapi dia bagus lah. Pada saya yang ni agak laju. Diorang punya update tu agak laju. Dan this is a good option. Cuma, kalau tanya pendapat saya, kalau nak lagi bagus, kan, MySejahtera ni boleh track kita punya location kan. Why not you set terus geolocation? Kalau kita dah sign in dekat sini, last location kita sekian-sekian. Bila kita keluar daripada certain radius, maybe 1 km or 2 km daripada exact location tu, kita automatic check out. Mungkin that's a good idea, mungkin tak. Tapi depends lah. Tu antara improvement yang kita boleh buat. Yep, betul. So, tu yang saya cakap tadi. Kalau ada button untuk tunjukkan sijil ni kan, mudahkan lah. Macam, boleh tak you kasih benda tu, sijil tu sekarang antara yang paling penting kot. So, boleh tak adakan button yang kalau pakcik-makcik kita tak tahu nak tunjukkan kan, dia boleh, anak boleh tolong tak pakcik tunjukkan MySejahtera pakcik ni. Ni MySejahtera pakcik. So, pegawai polis juga apa ke, boleh lah tunjuk, tengok kita MySejahtera, tinggal tekan je. Tak adalah dia nak kena keluar pergi dekat profile kan. Contoh daripada sini kan, nak kena pergi dekat profile, lepas tu baru scan apa semua kan. It's not a good feeling lah, it's not a good experience kan. Tapi mungkin ada sebab-sebab dia sendiri. Kebiasaannya yang saya faham, setiap benda dibuat ada sebab dia. Kan, cuma I guess try to accommodate lah, try to accommodate all. Kita tak boleh nak puas hati semua orang, but kita boleh cuba. Okay. So, literally untuk MySejahtera, update dia tu je. Tak banyak pun. Nasihat saya, korang kena cari satu masa dalam lebih kurang sehari kan, untuk betul-betul explore apa benda ada dalam MySejahtera. Sebab MySejahtera update makin laju. Seriously. Update makin laju, features makin laju. Cuma kadang-kadang kita tak sempat nak explore. Macam kita sendiri pun tak tahu apa dia dalam MySejahtera tu. So, untuk kemudahan kita bersama kan, go lah MySejahtera tu. Okay. So, padam ni. Okay. Sebelum saya tutup pasal MySejahtera kan, nak tutup ni. Cerita pasal MySejahtera dah habis. Okay, saya akan pilih satu lagi apps. Saya rasa Instagram kot. Saya akan review Instagram. Okay. Instagram. Haha. Wait. Oh, kalau you all ada benda korang tak puas hati kan pasal MySejahtera ke apa ni kan, bolehlah inform.
Bolehlah tulis kat komen. Nanti kita try review. Mana tahu suara rakyat bila digembar-gemburkan akan menyebabkan ramai ramai mana tahu dia akan update benda tu kan. Just hope for the best lah. Sekejap Instagram. Alright, this is Instagram. This is my Instagram, Rashidi Alwi. Jajak buka profile. Nah, tu nama saya besar-besar, Rashidi Alwi. Dia tak cukup besar lah. Kejap kita boleh besarkan lagi tak? This is quite good. Okay. So, dalam Instagram, kalau you all perasan, Instagram bermula dengan, kalau tak silap saya, 3 button je. Kejap saya cari Instagram punya IG. No, Instagram punya UI. Something like this lah. Kalau you all perasan kan, dulu UI Instagram ni dia tak banyak pun. Dia macam sikit-sikit je. Kalau dulu kita tak ada lah macam story apa semua tu kan. Highlight apa semua. Kita tak ada semua benda tu. So dia memang mulakan dengan sikit. Tapi perasan tak? UI dia semakin lama semakin kompleks. Tapi walau macam dia kompleks kan, dia cuba clearkan ikut priority. Contoh kan, bila kita buka aja apps Instagram. Contoh saya buka lagi sekali Bila kita buka aja Instagram, dia terus pergi pada feed. Sebab dia tahu orang buka Instagram bukan nak tengok profile, bukan nak pergi setting, memang nak tengok gambar. Dari segi UI dia, pada saya agak kemas. Kenapa saya kata agak? Sebab to be honest, saya lagi suka spacing yang lebih sikit dekat font-font bawah ni. Sebab dia nampak serabut. Tapi dari segi UX, user experience, saya suka sebab dia mudahkan kita nak like gambar. Contoh saya like gambar kawan saya ni kan. Okay. So, it's your lucky day, Fitri Samad. Okay. It's your lucky day. Now. So, saya like gambar dia. Dan dia mudahkan kita nak share apa semua tu. Cuma kalau untuk macam konten, yang buat konten contoh macam saya kan. Nak buat benda-benda yang lain-lain tu, dia macam renyah sikit. Oh, ni button dia, ni button dia. Macam, saya kalau new user, saya kena study kejap. Oh, ni button IGTV. Ini button tag. Ini button post-post saya sebelum-sebelum ni. Maknanya dia tak susah nak belajar. Ini yang kita cuba capai dalam UI UX sebenarnya. Kita nak satu-satu app tu sedap mata memandang, senang orang belajar, tak perlu susah sangat nak explore, dan kita tak rasa lagging, kita tak rasa renyah. Tu je. Dah faham dengan features reel dekat IG? Okay, reel dekat IG pada saya tak perlu. Personally, saya bukan orang yang pakai social media sangat, tapi pada saya reel dekat IG ni tak perlu. Sekejap sebelum saya tersalah sebut, make me sure. Reel Instagram. Let me search. Kejap saya salah buat. Okay, reel dekat IG pada saya tak diperlukan. Padu bagi pendapat kan. Kenapa? Pertama kan, kalau you all perasan, reel sebenarnya dia orang cuba challenge, dia orang cuba keep it up dengan Raflin channel baru masuk. Jangan risau bro, nanti boleh tengok recordingnya. Okay, so reel dekat IG saya rasa tak diperlukan dan diperlukan pada masa yang sama kot. Sebab pertama, reel dekat IG sebenarnya adalah IG story. Korang tak rasa macam gitu kan? Saya rasa dia macam, kalau you nak tengok benda-benda yang pendek, tapi you nak tengok benda yang pendek ajak. Saya buka IG dekat ni lah. Nyirak pula dia tutup-tutup tu kan. Instagram.com continue. Nampak. Terpaksa lah guna phone lah. Tak apalah. Kejap. Saya buka IG saya kejap. Instagram. Jap, give me a minute. Kejap. Login.
Okay. Okay, I'm back. Okay, ni adalah IG. Okay. So reel dekat IG saya rasa tak diperlukan sebab dia adalah IG story. Tapi kenapa saya kata mungkin dia diperlukan oleh IG? Sebab IG nak compete dengan TikTok. Tu je. Kalau you all ada pendapat yang berbeza, nyatakan di komen. Kita boleh komen tersebut. Okay. Contoh hal macam ni. This could be a reel. Kan? Ini boleh jadi reel. Tak perlu pun nak ada satu lagi features. Macam macam mana? In term of business, saya tak suka bila kita tiru orang lain. Tapi benda tu bukan purely kita tau. Macam IG ada kekuatan dia sendiri. Twitter ada kekuatan dia sendiri. Facebook ada kekuatan dia sendiri. Contoh kan, orang yang suka membaca, suka gosip, tahu, orang yang suka membaca, dia akan pergi ke Facebook. Orang yang suka tengok gambar, just nak tahu update you punya live dalam bentuk gambar, kawan-kawan you punya live dalam bentuk gambar, akan pergi dekat IG. Orang yang nak update, fast update, ini lagi cepat, dia macam, aku nak tahu kau hidup ke tak je, akan pergi kat Twitter. Pernah dengar? Okay, kalau you nak dengar cerita terbaru, you pergi kat Twitter. Tapi kalau you nak dengar research, nak dengar ni, pergi dekat Facebook. Kalau you nak study yang ringan-ringan sikit, tak seberat Facebook, tapi tak laju sangat macam Twitter, ada tengah-tengah ada IG. Cuma IG ada banyak gambar, tu je lah. Tak best. Depends pada you all orang macam mana. Macam saya, semua bukan. Semua bukan. Saya kalau ada apa-apa, pergi cari website. Yes, betul. Thank you. Ada yang support. Dia sama macam TikTok. Serius sama reel dengan TikTok. End up install TikTok. Cuma TikTok ni kalau macam orang bisnes kan, dia akan install lah sebab it's the hype kan. Kita ride the hype as long as selagi mana ada hype tu kan, kita up lah. Cuma macam saya tak apa suka sangat TikTok. Mungkin sebab saya ada prejudice. Tapi okey je. TikTok tu okey kalau you all follow orang yang okey. Okey, betul ke kalau saya kata UI ditentukan berdasarkan tujuan apps dibuat, siapa sasaran pengguna utama app tersebut? Kalau betul, ada faktor lain tak selain daripada dua faktor ni? Okey. Yang ini kita boleh go through pada betul-betul cerita pasal UI UX. Pertama macam saya kata tadi, UI adalah user interface, design. Kalau you kata design tu lawa kan, itu adalah UI. UX adalah bila orang kata apps ni tak best lah. Wih, apps ni best tu, senang pakai. Aku nak tunjukkan kau pun senang, nak demo pun senang, nak belajar pun senang. Pernah tak macam kepada konten lah kan, orang yang selalu buat konten kan, ada banyak apps untuk buat konten, tapi ada yang korang suka, ada yang korang tak suka. Walaupun semua sekali mencapai benda yang sama. Itu adalah UX. Maknanya ada apps yang experience kita pakai tu best. Ada apps yang experience kita pakai tu tak berapa best. Mungkin sebab target dia berbeza. Okay, kalau you all nak belajar betul-betul kan, UI UX ni ditentukan berdasarkan apa? Ada beberapa buku yang saya boleh suggest. Pertama, you all boleh cari buku. Apa tu? Kita pertama adalah kitab full stack. Okay, kitab full stack. Kitab full stack kan adalah satu buku yang saya rasa any beginner patut beli sebab bukunya sangat bagus. Seriously, dan tak mahal pun, RM89. Pada saya kalau you student kan, you bahagilah dengan 4 tahun you belajar degree ataupun diploma. Sangat berbaloi. Okay, ada lagi satu buku kalau you all very serious to front end. Yang ni bahasa Inggeris You all pergi dekat satu website nama dia Refactoring UI. Saya ada beli buku ni, Refactoring UI, dan dia sangat berguna. Dia sangat berguna sebab dia memang cerita, you all boleh baca lah, boleh pergi pada website ni kan, boleh pergi pada website ni, kemudian dia ada yang bagilah dia punya free version dia. Free version ni dalam bentuk artikel yang you boleh baca kan. Dia memang bercerita, dia bukan cerita pasal design apa cantik tau, dia cerita pasal komponen apa yang buat design tu cantik. Dia lagi mikro, dia lagi teliti lah, lagi renyah
nak buat tu lagi renyah, tapi kesan dia tu lagi puas hati. Okay, ni dua website yang saya boleh recommend you all pakai. Ni dua website yang saya recommend you all boleh baca. Dua-dua tu sebenarnya buku, boleh cari. Dan kalau you all nak inspirasi, you all boleh pergi dekat Dribble, dribble.com. Okay, kat dalam ni banyaklah idea. Biasanya kalau saya nak share idea pun saya pergi kat sini. Kemudian you all boleh pergi dekat UI Movement. Ni. Ni UX. Ke dah tukar nama dah. Dulu dia UI Movement. Sekarang dia UX Movement. Kot. Tu saya salah eja tadi. UI Movements. Okay, dia dah tukar kot. UX Movement. Tak sure. Yang ni pun you boleh study juga. Ada, kejap lagi saya bagi. Okay. Kemudian yang terakhir adalah Behance. Ini tempat-tempat you all cari inspirasi. Untuk menjawab soalan Khairul Nashidah, kan? Apa faktor? Kebiasaannya, faktor utama bila kita nak buat salah satu UI, ini apa yang saya belajar dalam refactoring, buku refactoring UI kan. Dia kata, jangan buat UI dulu, baru buat fungsi. Dia punya matlamat utama kena fungsi. Fungsi dia apa? Baru kita buat satu-satu UI tu. Kemudian kalau kita kata pasal target ni kan, target ni sebenarnya dia masuk kepada, betul lah tu, nombor 2. Nombor 2. Dan yang ketiga adalah dari segi keselesaan sebenarnya. Sebagai contoh kalau you all tengok tangan saya, ini saya kena besarkan. Okay, ni personal opinion. Kalau you all tengok tangan saya ni nampak besar kan, tapi sebenarnya tangan saya ni kecil tau. Tangan saya tak, saya rasa tangan saya ni kecil. Okay. Bila saya pegang phone kan, ada yang kebanyakan apps lah, macam WhatsApp ke apa kan. Contoh kalau saya buka WhatsApp, you all perasan tak, WhatsApp tu punya tab kan kat belah atas kan. Kalau dia tak boleh swipe, dia jenis yang tekan kan, saya kena turunkan sikit baru tekan lah, macam, ataupun guna lagi satu jari lah. So dia tak best. So ada tak faktor selain faktor 2 tu? Literally tu dah cover semua. Faktor-faktor lain mungkin dari segi ada satu part kita nak kena fikir juga, all possible. Senang cerita dia masuk part error handling lah. Contoh kita dah tahu, kita dah decide satu-satu UI UX, satu-satu design ni dibuat berdasarkan tujuan dia apa. Contoh Instagram, tujuan dia orang yang suka tengok gambar, so dia buat UI dia tu gambar tu besar. Twitter, orang yang suka menulis, so dia banyak enhancekan fungsi-fungsi menulis, nak share yang cepat. Diorang ada buat study tau. Lagi senang tekan button ke, lagi senang ni, lagi senang ni. Dia orang buat study. Kemudian sasaran utama ni biasanya nombor 3 ataupun diorang tak fikir pun. Sebab dalam bab teknologi, dia dalam bab teknologi, nombor 2 ni dia termasuk sekali dengan nombor 1 sebenarnya. Apa tujuan? Sebab dalam tujuan tu dah ada sekali you all target siapa. Okay, ada tak contoh UI Cikai tapi ramai orang suka pakai apps tu? Pada saya ada, nama dia Shopee. Kalau tak setuju sila cakap. Kalau ada you all apps yang you all rasa lagi Cikai tapi orang pakai juga, tolonglah fight. Pada saya UI Shopee adalah UI yang Cikai tapi orang suka pakai. Seriously, kejap saya try buka lagi sekali. Kalau you all tengok saya punya Shopee saya buka aja, saya share balik saya punya phone screen. Okay, so kalau you all tengok saya punya Shopee, okay, you all tengok Shopee ni serabut tu. Literally kan, dia macam saya rasa sebelum live saya malam ni, saya tak tahu pun benda atas ni boleh slide. Yang saya nampak adalah okay, masuk Shopee, kalau nak cari barang terus pergi kat sini, search apa kita nak. Lepas tu kalau nak top up boleh pergi dekat sini,
Yang bawah-bawah ni literally saya dah tak tahu bawah-bawah ni apa benda. To be honest, saya tak pernah tengok pun bawah-bawah ni apa benda. Sebab dia tak menarik minat saya untuk pergi ke bawah. Cuma mungkin lah ada satu kali tu sebab saya pernah pakai apps ni kan. So saya tahu, oh kalau you boring-boring, terlebih banyak duit nak belanja kan, bolehlah pergi kat shopping sale. Tengok shopping sale ni ada apa. Inilah dia. Apps yang cikai tapi ramai orang pakai. Kenapa ramai orang pakai walaupun UI dia cikai? Saya rasa sebab dia still berfungsi. Kan? Kalau kita buka Lazada, saya rasa design Lazada lagi kemas. Saya tak tahu saya ada lagi ke tak Lazada. Oh, ada. Saya rasa design Lazada lagi kemas tapi sama je, tak kemas mana pun. Tapi ni kemas lagi lah daripada tadi. Dan ada feed apa semua ni kan. Literally, kita tak ada macam ni. Berapa persen dalam user kan? Yang ni mungkin orang bisnes kena jawab lah soalan ni. Berapa persen daripada user yang download Shopee dan Lazada untuk tengok, oh apa barang baru keluar daripada online Shopee ni? That's the use of Shopee. Kejap, apa dia tak nak buka Shopee? Okay. Macam feed ni kan. Feed ni adalah barang-barang baru yang iklan-iklan lah kan. Macam berapa ramai yang pergi Shopee untuk tengok features yang ada dalam Instagram. Pada saya, Shopee ni kan, kalau you all nak improve lagi, pada saya lah, kemaskan you all punya design, jadikan dia betul-betul rasa macam you all pergi grocery store. Kita tak pergi grocery store, kita tak pergi Lotus, kita tak pergi Giant untuk tahu kedai tu ada produk baru apa lah. Tak. Kita pergi sana sebab kita tahu dekat sini ada banyak pilihan. Kita dah, mungkin ada orang yang datang sana sebab nak jalan-jalan, cuci mata. Okay. Itu gunanya lah untuk shopping sale ke apa semua tu kan. Mungkin ada yang datang situ sebab nak tahu dia dah ada dah benda yang dia nak pilih, benda yang dia nak beli. Kemudian sebenarnya Shopee ni dia ada banyak, dia ada kedai tu ada banyak buy part. Ada preferred, ada Shopee Mall, lepas tu ada official store kan. Tapi kalau user tu tak diberi kefahaman berkenaan dengan apa beza ketiga-tiga ni kan, literally dia akan pilih mana yang dia nampak dulu ataupun mana yang paling murah. Tu je. So macam rugi lah. Macam untuk peniaga macam rugi lah bila kita apa, bila kedai tu penat-penat daftar sebagai official store kan, tapi orang tak apa faham pun apa masuk official store, apa kelebihan Shopee Shopee Mall, apa kelebihan preferred. Contoh kan, macam kalau saya cari baru-baru ni saya banyak cari pasal ikan sebab saya baru mula balik start ikan kan. Saya cari apa lah? Okay, saya cari gapi lah. Literally, oh ni mall sebab tadi saya tekan mall lah. Sekejap, saya tak nak kat Shopee Mall. Saya nak kat sini, okay, gapi. Literally, ini yang orang biasa buat. Betul lah. You tekan gapi, you tengok kat sini, you tak fikir sangat. Pada saya, mungkin saya akan tahu, okay, antara yang tak ada label dengan ada preferred, saya akan ambil preferred. Tapi macam ni pula kita nak compare antara preferred, Shopee Mall dengan yang lain-lain. Kan? Okay, ada orang komen. Banyaknya Shopee underrate Shopee Chat. Seriously, Shopee Chat yang saya dapat ni bukan daripada barang yang saya beli, cuma saya pernah like dia punya barang. Tu je. Which is kalau saya tak boros niaga dengan you, jangan contact saya please. Itu yang biasanya berlaku lah. Orang tak pergi kat Shopee untuk baca WhatsApp. Something like that. Itu macam, itu UX yang saya rasa tak diperlukan. Kita masih lagi bercakap pasal apps yang cikai tapi orang suka pakai. Shopee ya. Okay. Untuk online shopping apps, Shopee much more easier than to access dan senang faham dengan Lazada.
Sebenarnya kan, kalau you all nak tahu, antara sebab kenapa Shopee dia tak spend dekat apps untuk cantikkan apps untuk orang senang faham apps dia. Tapi dia spend pada volume. Dia spend kalau ramai orang guna, lagi ramai orang akan faham benda ni. Dia main macam itu pula. Sebab tu kalau you pasal kan, Shopee ada juga program-program macam Shopee apa? Personal expert. Serius lah, Shopee pernah siram pokok dia. Sejarah saya kan, saya pernah beli pokok tu 6 kali. Dekat 6 kali lah. Yang berjaya jadi duit sekali je. Lepas tu selamat tinggal lah Shopee, sila meninggal. Aku tak datang Shopee untuk main game. Tapi pernah lah zaman-zaman saya minat main game tu. Tapi sebab selalu tertinggal kan. Tapi semak kot macam ni lah. 99 plus semak kot. Ni apa benda ni? Macam apa benda semua ni OnePlus ni. Saya tak pernah beli pun OnePlus. Cuma saya pernah lah suka dia punya OnePlus Note waktu OnePlus Note tak keluar. Dia macam janganlah kontak. Dah lah tak boleh delete tau. Contoh macam ni kan. Literally tak boleh delete tu. Chat-chat tu tak boleh delete. Semak kot. Okay. Yes. Sebenarnya orang tak adalah just regat. Tapi orang tak ada pilihan. Kan? Sebab ni pengalaman orang beli kat Shopee sebab Shopee berjaya jaga peniaga dan juga berjaya jaga pembeli pada masa yang sama. Lazada flop sebab Lazada tak jaga customer. Tu yang saya rasa. Lazada flop sebab Lazada tak jaga customer. Tu je. Contoh macam kat Shopee kan, you all terima barang pecah kapan, you all boleh claim dekat Shopee. Kalau kat Lazada dia macam gamble lah. Kalau barang you sampai lah. Kalau tak dah sip lah. Tu je. Sebab tu orang pergi pada Shopee. Okay. Alright. Okay, saya dah cerita pasal tools. Next. Oh, 2 buku tadi tu kan. Kalau you all nak yang murah, belilah kitab apa? Kitab apa tu? Kitab full stack. Kalau you all memang developer, ada gaji kan, ada modal sikit untuk dikeluarkan, belilah refactoring UI tu. Seriously, sangat good. Okay. Saya nak minta tolong you all kan. Yang ni saya nak ajarkan pada you all tools macam mana kita nak tahu satu-satu website kita tu okey ke tidak. Ni dia lari sikit lah. Dia pergi pada website. Tapi dia masih lagi dalam UI UX. Bagi saya apa-apa website, kita akan study sama ada UI dia okey ke tak, UX dia okey ke tak, berdasarkan mengikut pandangan Google. Boleh tak komen sikit? Komen website. Kalau you ada website you letak website you. At least kita boleh belajar something. Kita boleh improve kita punya website. Kan. Hirap kot dengan chat tu. Okay. Saya minta tolong bagi saya apa-apa website. Bagi saya apa-apa website supaya kita boleh try buat review website dia okey ke tak. Ngeh. Padam. Dekat Google. Macam itu je. Bagi saya apa-apa website, dapat 1-2 website, kita try test dia punya performance dia okey ke tak apa semua. Kemudian kita komen dari situ. Ada tak apa-apa website yang you all nak suggest? Sementara you all tu pergi tu, kita usah Raflin channel. Raf LIEN channel. Oh, nice. By the way, Raflin channel, I like your thumbnail. Thumbnail you lawa kot. Okay, kalau you all tak ada, sekejap, saya try check MySejahtera sebab tema kita malam ni MySejahtera kan. Kalau kita pergi pada mysejahtera.malaysia.gov kan. Okay, dekat website ni, dalam mana, okay, ini satu
Behance Behance, kita buka dulu Behance. Okay, dalam Google Chrome kan, sebenarnya ada satu tools untuk kita check website ni cukup laju ke tak. Ataupun kita boleh pergi kat Shopee lah. Sebab Shopee sebenarnya kan, Shopee sebenarnya yang dia punya apps tu bukan apps betul, dia adalah web view. Okay, kejap kita pergi pada MySejahtera dulu. You all tekan, tak payah tekan lah, saya ajar yang mudah. You all right click, you all pergi dekat inspect. Okay, you all akan nampak bentuk macam gini lah. Sekejap, saya kecilkan. Kecilkan muka saya. Okay. So, bila you all dah pergi ke inspect, you all boleh cari kat atasnya ada welcome, element, console. Susunan mungkin berbeza ikut komputer masing-masing. Tapi cari satu, pergi ke anak panah banyak-banyak ni kan. Sebelah kata tambah ni. Cari satu benda yang kita panggil dia lighthouse. Lighthouse. Okay. Kemudian tekan generate report. Nanti dia akan test lah dekat phone okey ke tak, dekat web, dekat komputer okey ke tak. Sorry. Okay, kita tunggu sekejap sementara dia buat kat sini, kita buat juga kat Behance benda yang sama. Saya ada website, tapi sebab website saya dalam maintenance mode kan, so memang tak jadi apa lah. Okay, ni dah settle, yang ni tengah buat. Kita pergi kat Shopee. Shopee ni best. Shopee ni mesti makan masa lama punya nak adjust dia punya ni. Okay. Okay. So contoh macam MySejahtera ni kan, dari segi best practice, yes. Best practice ni maksudnya dia coding tu ikut dia punya keperluan lah. Kalau teks pakai teks punya elemen, kalau gambar pakai gambar punya elemen. Cuma yang tak bestnya adalah performance dia bawah 50. Okay, dari segi performance ni maknanya gambar-gambar dia ni kan mungkin tak, kita panggil apa, tak optimize. Mungkin tak optimize. Tak optimize maksudnya mungkin ada gambar yang besar, apa semua tu lah. Dan semua benda tu kita boleh tengok kat sini lah, tengok ni lah. Avoid enormous network payload. Okay, maknanya untuk load page ni sahaja makan data kita sebanyak 10 MB. Kan, sebagai contoh kan, gambar paling besar sebenarnya gambar ni. Gambar ni saja dah 2 MB. Besar gila gambar dia. Nampak ni, dia ada tulis kat sini lah. Gambar ni berapa KB. Dia dalam KB tapi bila kita convert jadi MB lah. Ni dekat 2 MB. Apa lagi? Senang cerita kan, untuk MySejahtera punya performance tak bagus sebab dia pakai gambar yang besar-besar, tak di-optimize. Untuk website sebenarnya gambar tak perlu besar, cuma gambar perlu clear. Gambar clear tak bermaksud gambar tu kena besar. Okay. Ada lagi satu tools, korang boleh cari nama dia Webalizer. Webalizer ni boleh google lah Webalizer jap. Webalizer. Itu lah. Atau kalau korang ada kawan-kawan yang ada website kan, you all nak pergi lagi details, you all boleh pergi dekat apa nama tools website SEO. Yang ini bukan untuk UI UX lah, tapi ini ada kepentingan dari segi bisnes. Website SEO checker. Saya tak ingat yang mana yang ni kot. Saya rasa yang ni kot. Ni salah satu company kawan saya. Syarikat kawan saya jap. Takaful2u.com. Ni antara satu website kawan saya. Kalau kita guna website SEO checker ni, dia boleh checkkan dari segi SEO. SEO ni merangkumi UI UX jugalah. So kalau tengok, ini antara website yang saya buat. Dan walaupun kalau you all tengok dalam ni banyak kot benda-benda bergerak sebenarnya lah. Tapi banyak gambar, tapi
file size dia baru 3 MB. Mana pula tadi? Nampak ni. Baru 3 MB. Mungkin kecil sangat untuk korang tengok kot. Sekejap, boleh besarkan tak? Tak boleh pula. Kalau kita show full report. Sebab saya pakai Windows, saya pakai Microsoft Edge. Sebab background dia, sebenarnya kan Microsoft Edge, background dia adalah Google Chrome. Cuma branding dia berbeza. Tapi saya pakai Edge sebab dia lagi clear. So ni antara website-website yang saya rasa okey lah. Tak besar sangat. Okay, kejap Okay, kita pergi pula pada ni. Behance ni, walaupun dia sarankan dia ajar orang pasal UI UX, dari segi UX nya, performance ni kita boleh kata UX lah kan. Dari segi UX nya dia tak best. Tapi kena faham, orang yang pergi dekat Behance boleh tunggu, dan dia mungkin performance dia sebab gambar besar. Dan gambar-gambar ni, kalau kita tengok gambar dia tak adalah besar, tapi gambar dia banyak. Yes, gambar dia banyak. Dan ada gambar-gambar dia yang ada lesen. So itu punca, itu salah satu punca lah kenapa performance dia ni pergi pada 25%. 25%. Kalau Shopee Shopee lagi teruk macam you all tengok 13. Shopee punca dia adalah JavaScript terlalu banyak. Macam saya kata tadi, sebenarnya Shopee ni bukannya full mobile apps. Dia dibuat guna React. Seriously? Kita check. Okay, dia dibuat oleh React lah saya rasa ni. Ada React.js. Kemudian dia punya web server dia adalah Express. Literally dia dibuat atas Node lah. Ini dari segi teknologi front end apa semua tu kan, dia dibuat pakai Node. So kalau you all tengok kan, Google sendiri cakap Shopee ni sebenarnya slow, tapi orang suka pakai kot. Okay, baru boleh jawab soalan. Performance akan bagi kesan pada UX ke? Akan bagi kesan. Contoh, website lawa tapi lembab, nyirap tak? Kalau jawapan korang adalah menyirap, maka dibagi kesan pada UX. Kan. So ni antara tools-tools yang free lah. Kebiasaannya kalau saya buat website kan, lepas saya buat tu kan, saya akan check lah. Guna tools tadi tu. Sebagai contoh, kalau kita pergi pada website Skyrim yang sampai sekarang masih lagi under construction ni kan, you all still boleh run test, tapi memang tak akan keluar apa sangat lah. Sebenarnya website ni under construction sebab saya tak sempat nak edit. Tak sempat, tak ada idea. Macam tu lah. Tapi kalau you all tengok, disebabkan dia just kecil je, tunjuk dia ada tau, dia punya data-data ada, cuma dia tak tunjukkan page tu kan. Memang dia akan keluarkan macam gini je lah. Tapi 88 kot performance dia. Tempat kot. Kalau saya pergi pada Takaful to You dia Okay, kita try pula buat Takaful to You punya ni. Ni website yang saya buat. Saya generate report. Saya boleh jamin dia punya percentage lebih 70. Ini honest punya opinion sebab saya dah lama tak buat untuk website ni. Mana klien dah pernah update apa semua kan. Oh, tak lepas. Dia adalah 63. So kalau jadi 63 ni kan, jaminan saya salah kan. Nanti saya kena take time untuk pergi check lah. Apa benda punca dia. Oh, punca dia ada gambar besar. Gambar ni nak kena optimizekan sikit. Kemudian apa lagi? Sebagai seorang developer, kalau you all nak pergi pada front end, ini pada saya ini adalah servis-servis yang you all patut bagi pada you all punya klien. Kena cerita lah pada diorang, oh website tuan dah siap, dah lawa macam ni, dari segi speed pun dah laju sekian. Tapi website ni kan, walaupun performance dia tidak mencapai apa yang saya jamin, kan, apa yang best dari segi bisnesnya,
SEO dia 93 kot. Maknanya dari segi bisnes, website ni sangat senang dicari. Best kot. Sebagai seorang bisnes kan, kalau you all dapat SEO ni 93, cun lah, cun. Serius cun. Okay. So, itulah dia tajuk untuk malam ni. Aha. Okay, ada satu lagi benda. Jangan saya tukar. Okay. Ada satu lagi benda. Okay, literally untuk tajuk malam ni, harapnya memberi manfaat pada you all. That's job. Cuma ada satu benda saya nak minta maaf adalah sepatutnya minggu ni saya nak buat satu kontes tau. Tapi disebabkan kontes tu tak siap lagi, so saya tak boleh nak run dia. Tapi apa-apa pun nanti saya akan update dekat dalam channel saya. Dan saya akan update juga dekat Telegram Skyrim Academy. Sebab insyaAllah sebelum, dia sebenarnya kontes dia gini, sebelum habis bulan 9, saya bercadang nak buat satu kelas tutorial WordPress. Satu kelas tutorial pula kan. Okay, saya nak buat tutorial WordPress secara online. Tutorial WordPress ni bagus untuk beginner yang baru nak mula lah. Ataupun you all business owner, ataupun you all staff kan, yang kerja berminat dengan website-website ni. WordPress is a good place to start. Cuma kelas ni saya akan kenakan bayaran. Tak lebih RM50. Tapi saya nak buat kontes sebab untuk orang yang selalu tengok saya punya live tiap-tiap malam Rabu ni kan, saya nak bagilah diorang macam, okay, kalau you boleh jawab sekian ni, you dapat kelas ni for free, something like that. Tapi sebab kontes tu tak siap lagi, dan konten untuk saya buat kelas tu pun tak completed lagi, makanya saya tak sempat nak buat kontes tu malam ni. So minta maaf banyak-banyak pada yang datang malam ni nak join kontes tu. Tapi insyaAllah saya akan cuba siapkan secepat mungkin, supaya kalau sempat minggu depan nanti saya buat lah. Minggu depan 22 hari bulan kan, minggu depan 22 hari bulan, tajuk dia agak menarik. Minggu depan saya akan bawakan, kalau dapat saya cuba bawa 2 orang. Kalau tak dapat saya cuba bawa seorang. Tahun depan cerita pasal hacking. Yang ini bukan cerita daripada hacker. Saya tak ada mana-mana kontak dengan mana-mana Anonymous Malaysia ke apa. Tapi minggu depan saya akan cerita, saya akan bawa someone yang bekerja dalam bidang cyber security untuk cerita pasal kerja dia. Apa kerja dia, apa dia buat, tangga gaji macam mana, okey ke tak okey, selesa ke tak kerja, apa yang dia kena belajar. Kenapa saya kena panggil orang? Sebab walaupun saya belajar security, saya bukan orang yang buat security. So macam kira saya dah mencapah saya bukan dalam bidang tu lagi dah. Tapi kita tunggu minggu depan. Doa-doakanlah saya diberi kesihatan dan sempat buat kontes tu untuk you all. Sebab seriously, WordPress tu saya rasa boleh bantu banyak sangat orang zaman sekarang ni, terutama kepada yang baru nak niaga, baru nak online kan you all punya business kan. WordPress is a good place to start kalau you all nak ada online store pun. Cuma untuk kelas tu saya akan buat yang basic lah, supaya you all senang faham, boleh start. Dan insyaAllah kalau sempat, saya akan cuba includekan in the module kan, dalam modul WordPress tu, supaya you all dah buat you all punya website, you all boleh terus publish dekat dalam server. Ini bukan WordPress yang dekat wordpress.com ini bukan WordPress yang ni. Ini bukan WordPress yang kejap cdalwi.wordpress kan. Ini adalah saya punya personal WordPress. Zaman belajar dulu buat, tapi saya tak suka WordPress ni sebab tak banyak benda boleh edit. Nirap kot. Tapi untuk orang bisnes apa semua kan, this is not tak apa-apa sesuai untuk you all. Ini untuk blogging boleh lah. Ini ganti blogspot. Kalau you all nak tengok saya punya blogspot kan, cdalwi.blogspot kot. Ini blogspot saya zaman sekolah. Masih ada. Ni zaman-zaman jadi badar dulu. Ya Allah, alimnya aku dulu. Safe claim kan.
Okay, tapi tak apalah. Okay, balik pada topik. So saya minta maaf lagi sekali pasal saya tak boleh buat kontes tu. Tapi insyaAllah lah, kita doakan yang terbaik supaya saya sempat buat everything. Supaya saya sempat bagi konten kat you all. Sebab saya teringin tolong orang dalam bidang web ni. Cuma yelah, saya nak tolong orang tapi saya pun perlu cari makan. So kelas tu berbayar tapi sangat affordable. Good for user, good for student, good for business owner. It should be great for both of us. Okay. Okay. Hacking Okay, kalau you setakat main game Watch Dogs kan, memang senang lah, tekan Q ke. Okay. Tapi sebenarnya ada yang senang, ada yang susah. Tu je tak. Selain testing from tester and user, ada tak pun lagi sumber yang kita boleh guna how good our UI UX? Okay, ada. Ni soalan yang bagus. Sebenarnya kalau you all cari pada UI UX testing, ni Hotjar ni. Cuma yang ni kalau you all perasan kan, saya tak mention sebab dia berbayar. Hotjar ni kita upload kita punya UI, dia akan kita upload kita punya website bagi URL kalau tak silap saya. Dan dia akan bagi tahu dekat mana yang orang selalu tekan. Based on macam ni lah tu design research. Dia akan detect lah buttonnya selalu tekan, orang selalu hover dekat mana. Daripada hover ni lah kita boleh study, orang tak perasan pun sebenarnya kita letak gambar kat bawah ni, something like that. Ada Hotjar, ada lagi lah yang beberapa lain. Self test soft ni pun solution web application testing. Ada beberapa. Kalau you all nak, saya rasa you all boleh baca dalam kitab full stack, ataupun you all pergi DM Omar tu. Saya rasa dia free je kot untuk share. Tanya dia, saya tak pernah tanya dia personally. Tapi kalau nak test dekat website company kan, nak test dekat website company, cari je UI UX testing. Ada macam-macam servis. Try my UI ni pun rasa macam saya pernah try my UI. Try my UI ni adalah kita bagi kita punya link, orang betul yang test. Ni pun try yang best juga. Cuma yang ni tadi saya tak share sebab kebiasaannya dia berbayar. Dan channel saya ni lebih kepada low end, bukan low end. Kita panggil low end lah. Low end punya tech enthusiasm. Orang yang minat IT, yang baru nak jadi programmer, yang kerja kan, nak cari kawasan-kawasan free, inilah dia. Okay, so far tu je. Kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah saya akan cuba siapkan, dan InsyaAllah minggu depan kita akan ada kontes kan. Mana tahu ada 5 orang yang betul lah untuk dapat free course WordPress tu. Kan sebab WordPress tu nanti, seriously, you all dah belajar WordPress nanti kan, you all akan rasa macam you all boleh buat macam-macam benda. Kan office korang tak ada punching card, boleh buat pakai WordPress. Kedai tak ada online store, boleh buat pakai WordPress. You all nak cari kerja, tapi sekarang cari kerja kan online je kan, takkan nak buat resume kan, boleh buat online portfolio. So WordPress boleh buat macam-macam benda. Cuma orang tak suka buat WordPress. Mungkinlah company-company besar ada yang tak berapa suka buat WordPress sebab WordPress ni senang kena hack. Tapi dalam kelas saya akan beritahu how to avoid getting hacked if you are using WordPress. Ada cara dia. Kalau kena cara dia, WordPress will be a powerful tools. Okay, Wazak, sorry lah, kita dah nak habis dah pun. Tapi tunggulah InsyaAllah lah. Sekarang saya akan punya flow adalah Rabu malam saya buat live kan. Kemudian saya akan edit sikit. Kemudian esoknya saya akan upload balik. Online portfolio ni seriously best. Kalau you all ada adik-adik kan, saya bagi macam gini lah. Kalau you all ada adik-adik yang form 5 kan, yang baru nak start cari kerja, ataupun ada fresh grad yang baru start cari kerja kan, PM saya. Boleh PM saya kat komen, kat mana komen video saya kan, tunjuk bukti you all student.
Dan insyaAllah lah saya boleh bagi seorang dua for free. You all belajarlah buat portfolio for free. Sebab seriously, online portfolio is sangat penting. So kalau you all student yang grad tengah mencari kerja, bagilah DM saya ataupun PM saya. Social media saya Rashidi Alwi. Kejap tunjuk social media. Bukan ini yang ni kot. Bukan juga technically saya dah lupa yang mana. Kejap. Okay. So dalam ni ada saya punya YouTube Rashidi Alwi, Facebook Rashidi Alwi, Instagram senang cerita kan. You all cari je lah Rashidi Alwi kat mana-mana social media. Kan kalau you all ada adik-adik yang form 5 tahun ni, tahun depan nak start masa you nak kena ada resume, senang cerita apa-apa yang memerlukan you all kena buat online portfolio tu kan. You all just PM saya, DM saya. I will consider to give you a free WordPress seat. Sebab yalah, selain daripada saya minat mengajar, saya nak juga tolong orang. Dan harap-harapnya ia membantulah semua orang. Okay, itu saja untuk saya malam ni. Maaf salah silap. Okay, malam ni kita over sikit kan, sebab banyak benda nak review kan. Kan harap-harapnya membantu you all apa semua kan. Jangan lupa like and subscribe channel Rashidi Alwi. Sekiranya video malam ni membantu you all, boleh ajak kawan-kawan untuk next session kan. Kalau ada request, kita boleh repeat lagi dengan konten yang lebih baik. Kita jumpa lagi dalam minggu hadapan pada hari dan masa yang sama. Macam apa cari dia kan. Kita senang cerita, kita jumpa lagi Rabu depan 9.30 malam. Siap-siap. Kalau you all tak nak terlepas, pergi join Telegram Telegram Skyrim Academy. Dalam tu kita ada bagi reminder. Okay, itu saja. Assalamualaikum.